KPM. Cikgu! Hai, Ali. Saya dapat tawaran belajar dekat Jepun. Tahniah tu, Ali. Terima kasih cikgu. So, bila you nak bertolak ni? Dalam surat ni bagi tahu dalam tahun depan macam tu saya boleh bertolak lah ke sana. Dah sedia ke nak pergi Jepun ni? Nak kata dah sedia tu kena sedialah cikgu kan. Tapi saya sekarang ni sebenarnya dah ikuti kelas bahasa Jepun tak cikgu? Oh, bagus tu. Itulah cikgu, terima kasihlah sebab cikgu banyak juga ajar saya kan bahasa Jepun. So jaga diri baik-baik. Baik. Harumkan nama negara dekat sana ya. Arigato, arigato. Arigato. Selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Juga ditemani oleh cikgu kita yang kita baru je saksikan profil guru tadi, iaitu Cikgu Suresh. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Ali. Baik. Okey. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik dengan murid-murid yang sangat istimewa dan juga sangat orang kata terhibur lah dengan pembelajaran kali ini. Dan kita sebelum memulakan pembelajaran, cikgu mungkin boleh perkenalkan diri dahulu kepada adik-adik dan juga kawan-kawan di rumah. Okey. So, nama saya adalah Encik Suresh. Saya sedang berkhidmat di SMK Methodist Telur Datuk Banting. Wow, Banting. Saya suka pergi Banting. Seronok tempat tu. Baik, cikgu. Yeah. Sebelum kita memulakan pembelajaran, apa kata kita nak nasihatkan juga kepada kawan-kawan di rumah untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjaga fizikal macam sekarang ni, dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan serta sentiasa memakai pelitup muka seperti mana Kak Eli dan juga Cikgu Suresh sedang pakai sekarang ini setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, saya akan sanitasi tangan saya dahulu. Kemudian giliran cikgu ya? Ya, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baik, cikgu. Untuk mata pelajaran hari ini kita akan belajar pendidikan moral. Ya. Menengah atas dan topiknya semangat kerjasama dalam masyarakat global. Tetapi untuk tahu lanjut kita akan bersama dengan murid-murid dalam talian juga. Jadi kita nak berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita yang kacak-kacak yang cantik-cantik ni dah bersiap sedia ni untuk belajar sama-sama daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Methodist Teluk Datuk. Jadi kita berkenalan dulu dengan murid pertama iaitu adikku Ganes Varas. Sila perkenalkan diri. Selamat sejahtera, nama saya Kuguneswaran Kartigesan dari SMK Methodist. Wow, kacak-kacak lah murid cikgu ni. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Gayatri. Salam sejahtera, nama saya Gayatri Saravanan dari Sekolah SMK Methodist Telur Datuk. Cantik manis orangnya. Terima kasih. Seterusnya kita ada adik Vivega Nalini. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Vivega Nalini dari SMK Telur Datuk. Wah, comelnya. Dan seterusnya kita ada adik Tivia. Salam sejahtera, nama saya Tivia Mahindi. Saya dari Sekolah SMK Methodist Telur Datuk Banting. Cantik. Terima kasih. Adik Tarmin pula boleh perkenalkan diri? Boleh. Selamat sejahtera, nama saya Tarmin Analeki Murlidharan dari Sekolah SMK Methodist Banting. Saya ingat pelakon tadi. Handsome betul. Terima kasih adik Tarmin. Dan seterusnya kita ada adik Praven. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Pravin Analeki Sioshankar dari Sekolah SMK Methodist Telur Datuk Banting. Wah, hebat-hebat semua ni, kacak-kacak ni semua cikgu. Saya bersemangat nak belajar sama-sama ni kan. Ya, tajuk hari ini pun semangat juga. Cikgu semangat pun kerjasama. Betul cikgu. Cikgu pun kacak hari ni. Baju kita sama Terima warna kasih. dah. Baik cikgu, berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan
moral untuk menengah atas. Topiknya semangat kerjasama dalam masyarakat global kan. Dari segi standard pembelajaran. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit tentang topik hari ini. Okey. So tentang topik hari ini ya, tapi sebelum kita masuk ke topik hari ini, Baik. murid saya akan tunjukkan gambar pada you lah. So kamu kena teka apa yang kamu boleh nampak dalam gambar tersebut. Benda tu senang juga, you pernah tengok. Jadi mungkin murid-murid kalau dah bersedia boleh tunjuk thumbs up. Semua boleh tunjuk thumbs up? Yeay! Bersemangat betul. Bagus. Silakan cikgu. Okey. So murid, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Siapa nak jawab? Dr. Mahathir. Okey, Tun Tuan Dr. Mahathir. Okey, apa yang kamu nampak ni? Apa yang ni? Kereta Proton Saga. Okey, kereta Proton Saga. Okey, bagus. Bagus. Okay. So, kereta Proton Saga itu, kalau kamu tengok, adalah usaha sama syarikat Proton. Syarikat Proton itu perusahaan automobil nasional dengan syarikat Jepun iaitu Mitsubishi lah. Lahirlah kereta nasional pertama kita. Nampak? Dapat? Okey. Wow. Gambar kedua ada? Gambar kedua. Baik. Okey. Saya bantu cikgu ya. Ya. Saya alihkan ni. Okey. Apa yang pelajar nampak ni? Gambar kedua. Kereta berdua. Berdua. Okey. Kereta berdua. Bagus. Okey. Kereta berdua itu adalah perusahaan automobil kedua nasional lah. Nampak? Dan kita buat kerjasama dengan syarikat Jepun iaitu Daihatsu. Cikgu boleh tegakkan. Maka lahirlah kancil. Nampak? Okey. Lepas tu kita kena bangga juga ni. Betul tu. Wah, Okey. motosikal. Okey, apa yang kamu nampak, murid? Okey, any one of you, apa yang kamu nampak? Siapa yang boleh jawab? Cuma motosikal Chris. Okey, motosikal Chris. Okey, ini motosikal nasional pertama kita lah. Ini pun hasil kerjasama peringkat antarabangsa. Iaitu Modernas itu adalah nama syarikat. Syarikat Motosikal dan Enjin Nasional. Cikgu tegakkan sikit cikgu. Okey, Enjin Nasional. Kita buat kerjasama dengan syarikat Kawasaki. Maka lahirlah Chris. Dapat? Okey. Ada lagi dua gambar. Baik. Okey. Okey. Apa yang anda nampak ni? Murid? Ultraman. Ultraman. Dari zaman saya kecil sampai sekarang, dia famous. Terkenal kan? Ini adalah siri televisyen Jepun. Tapi dialihbahasakan dalam bahasa Melayu. Nampak? Maksudnya kita ada buat kerjasama dalam bidang sosial lah. Kita kongsi tayangan filem dengan negara Jepun. Nampak? Okey. Dan yang terakhir tu, ini masa kecil lah. Lagu tema cikgu. Doraemon. Cuba Okey, Doraemon, okey. Pravin nyanyi lagu tema untuk Doraemon ni. Tahu tak? Mungkin mereka zaman mereka beza Tak sikit. tahu. Kan zaman mereka beza. Alah, ya ke? Zaman sekarang Transformers, yang macam tu lah, yang kartun-kartun baru. Okey. Ini zaman cikgu. Okey, Doraemon. Tapi kenal juga Doraemon lah. Okey, nampak tu. Okey. So apa yang kita nampak adalah sejak dulu kita memang ada satu hubungan baik dengan negara Jepun. Negara Jepun. Oh, itulah kaitannya dengan gimmick tadi tu. Yalah. Jadi sesuailah kalau saya nak pergi belajar di Jepun ni cikgu. Ya. Sebab dah mahir dah, dia dekat dengan budaya kita juga di sini ya. Baik. Okey. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit daripada pembelajaran hari ini, mungkin apa yang murid-murid dalam talian juga di rumah dapat belajar. Okey. Okey. So tajuk hari ini adalah semangat kerjasama masyarakat global. Dan apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah contoh kerjasama, kepentingan bekerjasama. Lepas tu cabaran dia, apa kesan kalau kita abaikan sikap kerjasama. Lepas tu apa perasaan yang lahir hasil kerjasama itu. Dan juga kita kena tentang amalan sikap kerjasama dalam masyarakat global. Okey, so kita pergi untuk perkara pertama, iaitu tentang contoh dan cabaran
bekerjasama dalam masyarakat global. Okey, untuk bahagian ini, kedua-dua bahagian ini, cikgu telah beri projek kepada pelajar-pelajar dalam sekolah saya. Baik. Okey. So ada dua perkara yang perlu mereka mencari maklumat berkaitan. Yang pertama itu adalah contoh kerjasama dalam masyarakat global. Lepas tu apa cabaran dia. Dan mereka akan membentangkan hasil dapatan mereka lah. Baik. Dapat? Okey. Cikgu, sebelum kita ke slide seterusnya, kita berehat seketika, cikgu. Sebab saya pun tak sabar ni nak tahu lebih lanjut ni projek yang akan dijalankan oleh murid-murid dalam talian. Mungkin saya pun terkena juga lakukan projek tersebut. Jadi kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga cikgu yang sangatlah bagus sangat hari ini kerana kita dapat belajar bersama-sama dengan Cikgu Suresh dalam mata pelajaran pendidikan moral. Topiknya adalah semangat kerjasama dalam masyarakat global. Bukan Kak Eli sahaja di sini, kita juga ada adik-adik dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Teluk Datuk Banting. Baik, cikgu. Okey. Tadi cerita pasal projek cikgu ya? Ya, projek tadi ya. Okey. So pelajar-pelajar, kita ke bahagian pertama topik hari ini iaitu tentang contoh kerjasama. So kita buat kerjasama dalam 5 bidang dengan masyarakat global. Okey, so cikgu nak pelajar-pelajar bentangkan hasil dapatan anda. Nampak? Okey, bidang pendidikan. Kita mula dengan bidang pendidikan. Okey, siapa yang ditugaskan? Wow. Bidang pendidikan. Okey, anda boleh. Okey. Vivega Nalini Okey. Bakat pelapis jadi guru lah ni. Okey, boleh bentang dah. Silakan. Tajuk saya akan bentang ialah kerjasama dalam bidang pendidikan. Contoh pertama ialah program pertukaran pelajar. Malaysia akan hantar sekumpulan pelajar kita untuk belajar di luar negara. Pada masa yang sama, Malaysia akan terima pelajar dari luar negara untuk belajar di Malaysia. Antaranya ialah program pendidikan Universiti Kuala Lumpur dengan Universiti Korea. Wah. Ini risalah. Risalah tentang program pendidikan Uni KL dengan Universiti Korea. Okey. Bangunan Universiti Kuala Lumpur. Dan pelajar Malaysia di Universiti Korea. Contoh kedua ialah program beasiswa di bawah Pertubuhan Antarabangsa. Pelajar antarabangsa yang berasal dari negara OIC akan ditawarkan beasiswa oleh Pertubuhan Antarabangsa berkenaan untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beasiswa ini meliputi yuran pengajian dan perbelanjaan sara hidup pelajar berkenaan. Logo OIC. Pelajar antarabangsa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey. Wah, hebatlah cikgu. Tapi pelajar-pelajar you kena cepat sikit dah. Baik. Okey. Bagaimana cikgu pendapat cikgu tentang pembentangan daripada Vivega tadi? Saya adalah berjiwa guru. Memang saya seronok tengok pelajar-pelajar buat pembentangan. So hasil pembentangan dia menarik. Bagus. Okey, so kita teruskan dengan bidang seterusnya, bidang ekonomi. Okey, siapa ditugaskan ni? Oh, itu dia Tarmin. Tarmin Pada hari ini, bidang yang saya mendapati ialah kerjasama dalam bidang ekonomi. Contoh 1, program kerjasama perdagangan antarabangsa.
Malaysia mempunyai kerjasama perdagangan antarabangsa dengan negara-negara ASEAN, Amerika Syarikat, Jepun, China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Kesatuan Eropah, Australia dan sebagainya. Hasil kerjasama ini, syarikat asing membeli saham syarikat Malaysia seperti Daihatsu Labo dalam Perdua dan juga galakan syarikat asing buka subsidiari di Malaysia seperti Samsung Korea, Acer Taiwan dan Intel AS. Gambar yang saya menunjukkan adalah Daihatsu yang Labo dalam Perdua. Seterusnya, anak syarikat Samsung di Malaysia, anak syarikat Acer di Malaysia. Wow. Okay. Anak syarikat Intel di Malaysia. Contoh dua yang saya mendapati ialah program kerjasama dalam sumber tenaga kerja. Kerjasama dalam bidang ekonomi antarabangsa telah memudahkan kemasukan sumber tenaga kerja iaitu buruh asing ke Malaysia bagi menampung kekurangan tenaga buruh dalam pelbagai sektor ekonomi. Malaysia mendapat buruh dari Indonesia, Thailand, Kemboja, Myanmar, Nepal, India dan Sri Lanka untuk bekerja dalam sektor pembinaan, perkilangan, perkhidmatan dan perladangan di negara kita. Ini adalah gambar buruh asing dalam sektor pembinaan. Akhir sekali, buruh asing dalam sektor perdagangan. Itu saja pada masa ini. Sekian, terima kasih. Wah, hebat. Pendapat cikgu tentang pembentangan Tarmin? Pembentangan Tarmin dah. Smart, handsome. Macam tuan dia lah. Bagus Tarmin. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita masuk bidang sosial. Bidang sosial, giliran siapa? Okey, giliran Gayatri ya. Okey. Tajuk yang saya dapat hari ini ialah kerjasama dalam bidang sosial. Contoh 1, program kerjasama pembangunan sosial serantau. Malaysia menyokong pembangunan sosial serantau dengan memastikan kemajuan ekonomi diimbangi dengan pembangunan modal insan iaitu pembangunan kualiti hidup manusia melalui pengisian nilai-nilai moral dan seterusnya bentuk jati diri budaya ketimuran yang utuh. Ini bermakna Malaysia sentiasa jalin kerjasama dengan negara serantau untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, dinamik dan boleh berdaya saing dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai murni. Gambar menunjukkan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi mendapat anugerah Bapa Pembangunan Modal Insan. Gambar menunjukkan komitmen pemimpin negara-negara ASEAN kerjasama membasmi masalah kemiskinan dan membaiki kualiti hidup masyarakat ASEAN. Contoh 2. Tahun Melawat ASEAN. Malaysia komited untuk bekerjasama dengan negara anggota ASEAN bagi mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelancongan terulung yang mampan dan berdaya saing. Malaysia juga berkongsi prospek pelaburan pelancongan terkini yang terdapat di Malaysia serta insentif yang bakal diterima oleh pelabur asing jika masuk melabur dalam sektor pelancongan di negara kita. Malaysia kerjasama dengan anggota ASEAN untuk mempromosi Tahun Melawat ASEAN pada tahun 2016. Gambar terakhir ini menunjukkan pos Malaysia keluarkan sampul surat hari pertama Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1971. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wah, hebatlah So, Gayatri. boleh nampak kerjasama Malaysia dengan negara ASEAN 1971 sudah keluarkan sampul surat pertama. Masa tu saya belum lahir lagi tu. Kalau cikgu belum sudah lahir, ada kerjasama. saya pun belum lahir juga. Okey. Jadi, pendapat cikgu tentang pembentangan Gayatri tadi? Okey, bagus. Pembentangan you, tahniah. Okey. So, Baik. kita Seterusnya? masuk bidang seterusnya, bidang keamanan dan keselamatan. Selepas tu kita ada tayangan video untuk bidang sains dan teknologi lah. Baik, cikgu. Okey. Bidang keamanan dan keselamatan? Siapa akan bentangkan? Ku Ganesh Varan. Okey, hai semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang kerjasama dalam bidang keamanan dan keselamatan. Contoh pertama, program misi bantuan.
Malaysia sentiasa memberi bantuan kewangan dan keperluan asas seperti makanan, ubat-ubatan dan pakaian kepada mangsa peperangan dan bencana alam. Semasa pandemik ini, Malaysia hulurkan sumbangan kepada Palestin dalam bentuk peralatan perubatan, pelitup muka, pelindung muka dan sarung tangan getah. Gambar ini menunjukkan komitmen Malaysia beri bantuan kepada mangsa peperangan dan bencana alam global. Baik. Kita Bantuan Tunggu ya. teruskan Ganesh. Gambar tersebut menunjukkan bantuan semasa pandemik terbaru Mei 2021 kepada rakyat Palestin. Okey. Contoh kedua ialah Hari Keamanan Antarabangsa. Malaysia turut sertai sambutan Hari Keamanan Antarabangsa yang diamalkan oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Hari ini disambut setiap tahun pada tanggal 21 September bagi mempromosikan kepentingan keamanan dunia dan memastikan peperangan serta keganasan terus dihapuskan dalam bumi kita. Inilah gambar logo sambutan Hari Keamanan Antarabangsa. Gambar ini menunjukkan bangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Gambar ini menunjukkan Malaysia komited untuk pasti bumi tiada peperangan dan keganasan. Gambar ini menunjukkan arca anti keganasan di perkarangan bangunan PBB. Sekian, terima kasih. Wah, tahniah Ku Ganesh. So bila pelajar saya bentang, saya rasa debar sebab Hebat-hebat semuanya. Hebat. Dan satu lagi perkara adalah masalah pencapaian internet. Wah, takut juga, risau juga. Tahu cikgu yang mengajar, mereka hebat kerana cikgu pun hebat. Jadi adakah pembentangan Ku Ganesh ni juga hebat cikgu? Ya, hebat. Seronok saya dengar mereka. Cikgu tentu rasa bangga ya cikgu ya. Baik, kita ke bidang seterusnya cikgu. Bidang sains dan teknologi kita ada tayangan video iaitu salah seorang pelajar saya membuat pembentangan dari rumah lah tu. Okey. Baik, mari kita saksikan video. Yang saya akan membincangkan pada hari ini ialah kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Kerjasama yang boleh dilakukan dalam bidang tersebut ialah program pertukaran kepakaran dalam teknologi perubatan. Gambar yang saya akan menunjuk merupakan syarikat USA dan syarikat Malaysia serta kerjasama dalam penjagaan kesihatan digital dan teknologi perubatan. Kerjasama ini akan memajukan pendigitalan industri penjagaan kesihatan di Malaysia. Kerjasama kedua ialah program pertukaran inovasi produk. Syarikat Malaysia dan syarikat USA telah mengadakan forum perdagangan maya teknologi perubatan Asia Tenggara untuk berinovasi dan mendigitalkan produk penjagaan kesihatan. Kerjasama ini akan menjadi pembangkit untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang sudah tentu galakkan inovasi produk kesihatan sehingga mampu memberi rawatan terbaik kepada pesakit-pesakit. Wow, tahniah. Pada murid cikgu. Bak kata cikgu tadi bagus sebab dia mengikut SOP. Terlalu takut sehingga nak buat video pun nak pakai SOP. Pakai pelitup muka. Bagus cikgu. Dia mengambil langkah berjaga-jaga untuk pembentangan ni cikgu. Baik, tak apa. Okey, baik cikgu. Seterusnya kita ada bidang yang terakhir. Okey. Bidang dah habis dah. Bidang sains teknologi telah dibentangkan oleh Goku tadi dan sekarang ini kita dah dapat pun orang kata penerangan ringkas daripada murid-murid dalam talian. Kita masih belum habis lagi ya. Baik, cikgu. Pelajar kena cepat-cepat sikit seterusnya cabaran dalam bidang geografi. Okey, siapa pembentang dia? Silakan. Itu dia. Pravin. Hai kawan-kawan. Hai. Okey. Cepat dia Pravin. Itu cabaran geografi. Salah satu cabaran geografi ialah perbezaan bentuk muka bumi sesebuah negara. Perbezaan bentuk muka bumi menyebabkan kerjasama sukar dijalankan
kerana masyarakat global perlu menyesuaikan kegiatan ekonomi mereka mengikut bentuk muka bumi negara masing-masing. Gambar ini menunjukkan bentuk muka bumi yang wujud dalam dunia. Cabaran geografi yang kedua ialah perbezaan zon masa dunia. Perbezaan waktu antara sesebuah negara dengan negara lain menyukarkan komunikasi antara masyarakat global kerana ketika di negara sebelah timur mengalami waktu siang, negara di sebelah barat pula mengalami waktu malam. Gambar ini menunjukkan perbezaan waktu di bandar-bandar utama di dunia. Cabaran geografi yang ketiga ialah perbezaan iklim sesebuah negara. Keluaran hasil pertanian dan perhutanan bagi sebuah negara adalah berbeza dengan negara-negara lain disebabkan keadaan cuaca dan iklim, dan hal ini boleh menghadkan jenis pengeluaran hasil sesebuah negara itu berbanding negara lain. Gambar ini menunjukkan perbezaan iklim di dunia. Sekian, terima kasih. Okey. Wah, hebat. Okey, cabaran dia. Okey, Baik. cabaran seterusnya adalah cabaran ekonomi ya. Okey, giliran siapa? Okey, sebelum si cantik manis ni membentangkan cabaran ekonomi, kita akan berehat seketika, cikgu. Okey. Kita akan kembali selepas ini dengan cabaran yang akan dibentangkan oleh murid-murid dalam talian. Jadi kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Suresh. Kalau tadi murid-murid dah bentangkan tentang cabaran geografi untuk mata pelajaran pendidikan moral, sekarang ini kita nak sambung pula cabaran seterusnya adalah ekonomi. Okey, cabaran ekonomi ya. Silakan. Okey, cepat. Silakan Tivia. Salam sejahtera. Topik yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah cabaran ekonomi. Terdapat 3 cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi pertama ialah perbezaan nilai mata wang. Perubahan secara kerap nilai mata wang sesebuah negara boleh meningkatkan kos operasi perniagaan antarabangsa dan menjejaskan keuntungan syarikat antarabangsa berkenaan. Gambar ini menunjukkan perbezaan nilai mata wang. Seterusnya, cabaran kedua ialah perbezaan sumber ekonomi. Setiap negara mempunyai sumber ekonomi yang berbeza dari segi kualiti dan kuantiti, dan ini boleh menimbulkan konflik dalam hubungan perniagaan antarabangsa. Gambar ini menunjukkan perbezaan sumber ekonomi. Selanjutnya, cabaran ketiga ialah perbezaan teknologi. Sesetengah negara memiliki tingkat teknologi yang lebih canggih dan maju, serta dapat melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif di mana ia boleh menyebabkan perbezaan dalam aspek keefisienan dan kualiti dalam aspek pengeluaran barangan atau perkhidmatan sesuatu syarikat. Gambar ini menunjukkan perbezaan teknologi. Sekian, terima kasih. Wow, Okey, hebat bagus. Tivia. Terima kasih Tivia. So kita saksikan 2 lagi pembentangan tapi menerusi tayangan video lah. Wow, ada Okey. video lagi. Mari kita Okey. saksikan pembentangan seterusnya. Saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk cabaran politik. Antara cabaran politik ialah perbezaan sistem pentadbiran negara. Sistem pentadbiran negara yang berbeza seperti autokrasi, oligarki, demokrasi, republik, monarki, kerajaan kesatuan dan anarki boleh menghalang kerjasama dalam masyarakat global. Selain itu, perbezaan ideologi dan pemikiran juga merupakan salah satu cabaran politik. Ideologi dan pemikiran yang berbeza seperti nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Liberalisme, sosialisme, konservatisme, feminisme, dan environmentalisme boleh timbulkan konflik dan menghalang kerjasama dalam masyarakat global. Seterusnya,
Perbezaan peraturan dan undang-undang juga ialah cabaran politik. Sesetengah negara menganggap bahawa suatu perbuatan adalah jenayah, tetapi negara-negara lain mungkin tidak menganggapnya sebagai jenayah seperti yang ditunjuk di gambar ini. Hal ini akan menyukarkan sesetengah jenis kerjasama antara negara. Wow, hebat. Terima kasih banyak-banyak kerana membentangkan cabaran politik. Okey, tentang politik itu yang pelajar tadi tunjukkan. Tajuk politik dia lebih sukar, rumit dan pelajar kita masih lagi belum pandai berpolitik lagi lah. Maka tajuk dia tentang peraturan. Peraturan adalah berbeza ikut negara. Macam gambar yang mereka tunjukkan, pelajar tadi tunjuk tu, di negara seperti Kanada, penanaman ganja adalah berleluasa dan dilegalkan. Nampak? Tapi dalam Malaysia tak boleh. So kita tak boleh tanam suka hati. Diusahakan oleh syarikat untuk perubatan boleh, penyelidikan boleh, tetapi mesti dapat kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita ada kawalan berbanding dengan negara lain yang lebih liberal bebas lah. Bebas. Baik. Okey, seterusnya budaya dan bahasa. Last. Okey. Mari kita saksikan video untuk cabarannya. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah cabaran budaya dan bahasa. Terdapat 3 cabaran, iaitu pengaruh negatif budaya luar. Budaya luar negatif yang menjadi ikutan generasi muda negara kita boleh mengakis budaya tempatan kita sehingga menyukarkan kerjasama global dilaksanakan. Gambar ini menunjukkan contoh budaya hedonisme. Cabaran kedua ialah perbezaan norma masyarakat. Tingkah laku yang diterima sebagai amalan wajar dalam sesuatu masyarakat, tetapi tingkah laku yang sama dianggap biadab di negara lain. Tingkah laku seperti gambar ini perkara biasa yang dilakukan di negara barat, tetapi dianggap tidak sesuai di negara kita. Contohnya, pergaulan bebas dan berparti liar. Cabaran ketiga ialah perbezaan bahasa. Penggunaan pelbagai bahasa yang berbeza menyebabkan masyarakat global sukar memisah sesuatu kerjasama yang ingin dijalin, dan tahap pengakuan bahasa Inggeris yang lemah akan memburukkan lagi keadaan. Seluruh dunia mementingkan bahasa Indonesia. Tak salah, tetapi mereka juga mestilah menguasai bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan masyarakat global. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menguasai bahasa Melayu untuk menjamin kesejahteraan negara kita. Wow, hebat sekali murid-murid cikgu ni. Terima kasih. Yang tentang apa tu tadi, bahasa. Bahasa itu kita tengok seluruh dunia mereka memang pentingkan bahasa ibunda, tetapi dalam konteks Malaysia, selain bahasa ibunda yang paling penting adalah bahasa Melayu, sebab barulah kita boleh kerjasama. Nampak? Dan di peringkat antarabangsa kita kena kuasai bahasa Inggeris. Nampak? Nampak dah? Kita tak boleh terlalu bahasa ibunda saja, sebab kalau kita nak kerjasama dengan orang lain mesti kuasai bahasa asing. Dan lebih bagus kalau dapat kuasai banyak bahasa, banyak cikgu, bahasa, ya? lebih bagus. Betul. Bahasa Jepun macam tadi tu. Ya, Baik, cikgu, itu adalah pembentangan daripada murid-murid cikgu untuk cabaran, dan sekarang ini kita nak bermain permainan pula. Ya, permainan. Okey, untuk kedua topik seterusnya lah. Baik, cikgu. Nampak? Silakan. Okey. Okey, kita akan bermain teka silang kata bersama dengan murid-murid dalam talian, cikgu. Adakah saya kena terlibat juga? Tak ada kan? Ya, ada terlibat. Ada terlibat juga? Aduh, di mana aduh. Ellie kena bantulah tampal markah mereka lah. Okey, saya jadi wanita cantik di sisi cikgu. Okey, mari kita saksikan soalan-soalan di papan teka silang kata kita, cikgu. Okey. So, topik kepentingan bekerjasama. Tadi dah belajar bidang-bidang kerjasama kan, murid? So, sekarang kita tengok kepentingan dia. So, kita akan bermain teka silang kata, ya. Nampak? Itu dia. Okey. So, you boleh nampak silang kata yang pertama. Dia macam magic, tiba-tiba dekat sebelah cikgu dah. Perlahan je. Okey. Baik. Okey, teka silang kata yang pertama, soalannya, cikgu. Soalan dia. Untuk melintang ni, cikgu. Yang melintang, ya. Okey.
Okey. Yang pertama itu, silang kata yang pertama itu, soalan pertama itu, okey. Pengekalan. Kalau kita nak kekalkan keharmonian sejagat, negara kita, bukan saja negara kita, semua negara dalam dunia perlu buat apa? Okey. So you kena tengok ayat sebelah sini ya. Okey. Okey. Saya So bacakan, apa jawapan cikgu. dia? Pengekalan, kerjasama, apa? tempat kosong, negara. Ya. Kita ada murid yang nak menjawab soalan pertama ni, cikgu. Ya. Itu dia. Ku Ganesh. Silakan, Okey, Ku Ku Ganesh. Apa jawapan dia? Antara. Okey, boleh bagus. bacakan ayat Tepat. penuh? Bacakan ayat tersebut. Okey, pengekalan kerjasama antara negara. Okey, betul ke cikgu jawapannya? Ya, jawapan dia betul. Memang tepat. Baik, jadi Kak Nampak? Eli akan beri 1 bintang untuk Ku Ganesh. Okey. Okey, soalan kedua. Okey. Tadi kamu ada belajarlah kita buat kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga sains dan teknologi kan? Okey. Okey, bila kita buat kerjasama, apa berlaku? Okey, you boleh nampak dah? Mutu apa? So, siapa nak jawab ni? Itu Okey, dia. Gayatri ya. Mutu? Mutu pendidikan. Okey, kedua-duanya akan meningkat dah. Mutu pendidikan pun akan meningkat, Betul, cikgu? teknologi pun akan meningkat. Betul jawapannya? Nampak? Betul jawapan Wah, dia. hebat. 1 bintang untuk Gayatri. Okey, mutu pendidikan dah. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Bila kita belajar di luar negara, maka kita terpaksa buat apa? Okey, itu saja pembayang cikgu bagilah. Okey, yang ketiga. Apa kita perlu buat? Kita kena belajar apa? Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Soalan 3. Vivega. Okey, Vivega. Penguasaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Cikgu. Okey. Asing. Okey. Dia silap tadi. Betul? Dia betulkan balik. Okey. Dia baru dapat jawapan. Okey, bahasa asing Saat akhir, Okey, bagus. so kita kena apa yang berlaku adalah kita akan Penguasaan kuasai bahasa asing meningkat. Bagus, Okey, bagus. Vivega. 1 bintang untuk Vivega. Okey, bagus. Wah, dia cepat betulkan. Oh, nama Vivega tak ada kat sini. Saya letak atas saya, cikgu ya? Okey, ya. Okey, soalan seterusnya. Ya, saya. Bila kita buat Nalini. Nalini. Nalini, Oh. sorry. Okey, Nama- Ali. Okey, settle lah. Nama Okey. glamour. Okey, yang keempat dengan yang kelima melintang itu adalah kerjasama ekonomi. Berkaitan dengan kerjasama ekonomi lah. So, bila kita buat kerjasama ekonomi, apa berlaku? Yang nombor 4 itu apa dia? Siapa nak teka tu? Sektor? Okey. Yes, kita ada calon dah. Kita ada Okey. tip ya? Ya? Perindustrian. Okey, Perindustrian. perindustrian. So, bila kita buat kerjasama ekonomi, sektor perindustrian. Okey, 1 bagus. bintang untuk Tivia. Okey. Perindustrian. Okey. Seterusnya, Okey, cikgu. sektor perindustrian. Okey. Dan tadi kamu ada bentang tentang pekerja asing dan sebagainya, kita kekurangan pekerja dalam sektor tertentu. Okey, apa berlaku yang nombor 5 tu apa dia? Apa Siapa kepentingan nak dia? jawab? Boleh angkat tangan? Siapa nak jawab yang kelima, soalan 5? Okey, Gayatri lagi. Okey, Gayatri lagi ya. Silakan. Okey. Pertukaran sumber tenaga kerja. Okey, bagus. Tepat jawapan dia. Pertukaran. Hebat. Okey. 1 bintang lagi untuk Gayatri. nampak. Okey. Pertukaran. Okey, bagus. Okey, sekarang bahagian menegak pula. Okey, bahagian menegak itu kalau kamu tengok yang soalan 6 dan 7 berkaitan dengan sosial kerjasama sosial Okey, tadi kamu ada sebut tentang bila you buat pembentangan, cikgu dengar. Okey, tahun cikgu. melawat. Boleh tukar slide dulu? Okey. Oh. Terlupa pula Supaya tu. kita boleh nampak. Ya. Okey. Okey, itu dia. Silakan, cikgu. Nampak tu? Okey, yang soalan 6 itu adalah berkaitan dengan tadi saya dengar pembentangan you tahun melawat ASEAN ada kan? So apa berlaku nombor 6 tu? Sektor? Okey, siapa nak jawab? Cikgu saya. Wah, Okey, hebatnya. Tarmin. Silakan.
Sektor pelancongan semakin berkembang. Okey, bagus. Hebat. Sektor pelancongan yang keenam tu. 1 bintang untuk Tamin. Okey, bagus. Okey. Dan dia juga berkaitan dengan tadi sosial Okey. Bila kita buat aktiviti pelancongan, kita boleh fahami kita boleh fahami cara hidup pelbagai kaum dalam negara ASEAN, negara-negara ASEAN. So apa yang akan berlaku nombor 7? Silang apa? Siapa nak jawab? Pravin. Okey, Pravin. Silakan. Silang apa tu? Silang budaya. Okey, bagus, tepat. Hebat, Nampak? Pravin. Okey, bagus 1 bintang untuk Pravin. Okey. Silang budaya Okey. Okey, yang seterusnya yang ke-8, ke-9 dengan yang ke-10 yang menegak itu, dia adalah berkaitan dengan kerjasama cabaran kita ada kerjasama dalam bahagian apa tu? Bidang keamanan dan keselamatan. Kerjasama Okey. Yang ke-8 itu cikgu bagi kamu pembayanglah. Dapat Okey. Kalau rakyat nak kualiti hidup yang baik, perkara penting adalah keperluan asas mereka perlu dipenuhi. Okey, apa dia nombor 8 itu? Hak asasi. Okey, siapa nak guess? Gayatri balik. Gayatri Gayatri lagi. hebat. Silakan Gayatri. Okey, Gayatri. Hak asasi Malaysia Global terjejas. Terjejas Bukan. Okey. Terpelihara. Okey, terpelihara. Okey, bagus. Sebab dia tukar jawapan. Bagus Gayatri. 1 Okey, Gayatri bintang lagi untuk Gayatri. Okey, terpelihara. Okey, yang ke-8 terpelihara. Tenang pelajar. Hebat-hebatlah pandai-pandai murid-murid cikgu ni. Okey. Yang ke-9 itu tentang keselamatan lah. So memang Malaysia kita buat kerjasama dengan Thailand. Lepas tu Indonesia, Singapura semua. Kita jaga sempadan negara kita. Kita buat kerjasama lah. Okey. So apa akan berlaku? Jenayah apa tu? Nombor 9. Jenayah antarabangsa. Okey, bagus. Vivega, bagusnya. Vivega Nalini nama dia. Nalini. Okey, 1 bintang lagi. Antarabangsa jenayah antarabangsa dapat dikurangkan. Boleh. Okey, selepas itu kita bukan saja jaga sempadan darat itu kita juga jaga perairan negara dengan negara lain. So dengan ini apa berlaku? Nombor 10. Soalan terakhir. Okey, Pravin. Keselamatan masyarakat dunia terjamin. Okey. Keselamatan Ceria betul Pravin ni. Okey. Betul cikgu? Ya, betul. 1 bintang untuk Pravin. Baik cikgu. Okey. Wah. Bagus Hebat semua. Okey, setakat ni ada semua dah Kamal tunjuk terkumpul. dulu, ada lagi satu segmen tu. Okey. Silang kata seterusnya. Tapi cikgu, kita akan berehat seketika cikgu. Okey. Boleh? Okey. Supaya murid-murid di rumah juga boleh ternanti-nantikan dan bersiap sedia untuk menjawab teka silang kata yang kedua. Baik, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Banyak betul bintang ni. Kembali di slot menengah atas Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suresh. Sekarang ini kita nak teka silang kata yang kedua pula cikgu. Kedua pula. Okey. Silakan. Tadi pelajar kamu dah belajar tentang kepentingan kepentingan kerjasama. Okey, tapi yang topik terakhir itu adalah kalau kita abaikan kerjasama, apa kesan dia? So bahagian ini tak susah, bahagian ini senang sebab kamu dah belajar kepentingan dia. Kalau kita abaikan benda yang apa itu bertentangan akan berlakulah. Nampak tu Okey. Untuk memudahkan pelajar, okey. Okey. Yang bahagian melintang itu 1 sampai 5 ini cikgu bagi pembayang dia lah. Iaitu dia adalah berkaitan dengan bidang sosial. Semuanya berkaitan dengan sosial Okey, kita mula dengan yang pertama Okey. Katakanlah setiap negara kena beri perhatian untuk kerjasama global, tetapi kamu abaikan. Maksudnya kamu hanya pentingkan
penduduk you saja. Maksudnya beri perhatian sepenuhnya penduduk you saja. Lepas tu kamu tak mau kerjasama langsung dengan negara lain. So apa berlaku? Masyarakat dunia, okey, nombor 1 tu. Masyarakat dunia hidup dalam 4-0 masing-masing. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Tivia, silakan. Okey, Tivia. Yes. Kumpulan. Kumpulan lah. Betul cikgu? Betul ke tu kumpulan? Kelompok soalan. Kelompok. Dia dekat-dekat. Kelompok, kumpulan sama. You kena tengok yang apa tu silang kata you. Baik, betul. Okey, 1 kelompok, bintang untuk Tivia. Okey, bagus. Cepat betul. Mereka betulkan. Okey. Yang kedua itu adalah katakan Malaysia dengan negara lain. Kita tak mau ambil tahu tentang apa yang berlaku di negara jiran. So, apa kesan dia? Sikap apa tu? Nombor 2. Siapa nak jawab? Saya. Gayatri lagi. Silakan Gayatri. Sikap kepedulian. Okey, bagus. Betul cikgu? Ya, betul jawapan dia. 1 bintang Dan lagi. perkataan ini sangat penting. Dalam pendidikan moral KSSM ini, perkataan kepedulian. Hampir banyak tempat kita gunakan. Ini semua adalah istilah-istilah kepedulian. Kepedulian. Baik cikgu. Nampak tu. Soalan seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya adalah kadang-kadang apa yang berlaku adalah sesetengah negara mereka selalu anggap negara mereka saja yang hebat. Maka mereka tengok negara lain macam mana. Okey, yang ketiga tu. Kemampuan sesebuah negara dipandang apa? Kuganes. Okey, Kuganes sudah angkat tangan cepat. Okey, ya. Dipandang rendah. Okey, bagus. Dipandang rendah. 1 bintang untuk Kuganes. Okey, dipandang rendah. Memang berlaku. Ada juga yang kuasa-kuasa besar semua ada. Okey. Soalan keempat. Soalan keempat. Okey, soalan keempat. Okey. Katakan pemimpin kita tak berlaku tapi kita kata andai kata berlakulah. Pemimpin kita enggan bercakap dengan pemimpin negara-negara lain. Enggan bercakap, enggan kerjasama. So apa akan berlaku? Sukar apa? Nombor 4 itu. Soalan 4. Saya. Ya. Tak, Pravin. Hubungan baik. Okey. So sukar mewujudkan hubungan baik antara negara. Okey, bagus. Hubungan Pravin. baik. 1 bintang untuk Pravin. Okey. Wah, lagi 1 soalan terakhir cikgu. Hubungan baik. Okey. Seterusnya cepat Okey, yang menegak itu tentang 6 dengan 7 adalah berkaitan dengan sains dan teknologi Okey, katakan kita abaikanlah tak mahu kerjasama dalam bidang sains teknologi dan juga bidang pendidikan, tak mahu kerjasama. So apa berlaku nombor 6? Tiada? Nombor 6, soalan 6. Cikgu, ada soalan 5 yang melintang, 1 lagi tertinggal. Oh, tertinggal lah? Cikgu kena tolak tekan atas 1. Okey, tunggu tu. Global tu. Okey. Yang melintang tu belum lagi cikgu, yang terakhir. Mana? Atas. Melintang tu Atas. Okey. Yang last kali. Global tu. Okey cikgu lupa tadi soalan 6 Okey. So setiap negara tak mahu hidup bersatu padu dengan negara lain. So apa berlaku? Apa yang global itu sukar dicapai? Okey. Ya. Tarmin. Siapa? Okey, Tarmin. Yes. Silakan. Ini sangat senang perpaduan global sukar dicapai. Bagus, yakin. Itu kita bangunkan. Okey. Betul cikgu ya? Ya, betul jawapannya. 1 lagi bintang. Okey. Okey, kita boleh lajukan lagi menegak, cikgu. Okey, kita cepat habiskan Menegak, kita tukar soalan juga slide. Okey, kita tak buat kerjasama pendidikan dan juga dalam bidang sains dan teknologi Apa berlaku nombor 6 tu? Cikgu boleh tukar slide dulu? Tekan bawah. Okey. Tunggu Okey. Silakan, siapa nak jawab? Tak kerjasama Saya. Gayatri, silakan. Yes, Gayatri. Tiada peningkatan dalam kemajuan teknologi. Okey, betul, bagus tiada peningkatan. Gayatri ni hari ni hyperaktif bagus dia. Bagus. Baik, kita ke soalan yang kedua untuk menegak. Peningkatan, am I correct? Okey, peningkatan Saya tolong bacakan cikgu ya. Wujud jurang tempat kosong antara negara. Apakah cluenya cikgu? Okey.
Wujud Secara jurang. ringkasnya. Okey. So kalau kita tengok tingkat teknologi berbeza kan. Maka ada negara yang advance, dia ke depan. So kalau kita tak jalin kerjasama, nanti kita akan ketinggalan. Baik. So ini akan mewujudkan jurang apa? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Nombor 7 tu. Viviga, Okey, silakan. Viviga. Pembangunan. Betul cikgu? Betul tu. Wah, Pembangunan. hebat. Nalini So maksudnya saya ada terbintang. jurang pembangunan. Nampak tu. Okey, So, kita nak habiskan soalan terakhir cikgu. Cikgu boleh tekan atas cikgu? yes, tunggu Silakan cikgu. Yang terakhir sekali boleh tekan atas supaya Okey. murid-murid dapat menjawab soalan. Oh, tengah bawah. Okey. Atas. Okey. Okey. Keselamatan global tidak, tempat kosong. Cluenya apa cikgu? Secara ringkasnya. Okey. Katakan dalam bidang keamanan dan keselamatan, kita tidak kerjasama langsung dengan negara lain lah. Maksudnya nak jaga sempadan, jaga perairan, semua kita tak mau kerjasama. Okey. Jadi? Okey, so apa akan berlaku seluruh dunia? Okey. Siapa yang boleh jawab? Yang ke-8, yang soalan terakhir. Tivia, silakan. Okey, Tivia. Terjamin. Terjamin. Okey. Baca ayat tersebut. Keselamatan global. Keselamatan global tidak terjamin. Wah, Okey, betul cikgu? Ya, betul. Hebat. Okey, bagus. Baik, cikgu. Secara Ya. keseluruhannya kita boleh nampak murid-murid sangat peka dan sangat pasif terhadap pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ya. Ya. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan tentang apa yang telah kita belajar hari ini. Okey. So untuk rumusan hari ini okey. Memang seronok dari permulaan Ellie Boleh? Silakan, cikgu. Silakan cikgu rumusannya. Rumusan dia. So untuk rumusan. Okey. So cikgu ada soalan untuk pelajar lah. Okey, mungkin saya rasa tak sempat soalan. Mungkin cikgu boleh rumuskan secara ringkas sahaja. Okey. Katakan anda adalah pelajar yang dipilih untuk lanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey. Apa perasaan you? Dan apa nilai yang kamu perlu amalkan? Dan bagaimana kamu promosikan Malaysia bila berada di luar negara? Sebab kamu semua pelajar, mungkin ada di antara kamu nak lanjutkan pelajaran di negara lain. Okey. So siapa nak buat rumusan? Saya rasa kalau murid-murid tak sempat buat rumusan, cikgu boleh secara ringkasnya buat rumuskan cikgu. Okey, dah ada calon dah. Dia buat rumusan. Cikgu, saya rasa cikgu boleh rumuskan dulu, cikgu. Silakan cikgu. Okey So cikgu akan rumuskan bagi pihak pelajar. Murid-murid. Okey, silakan. Okey, murid-murid Okey. So kalau anda diberi peluang, anda patut berasa bangga. Bangga, gembira. Okey, selepas itu kamu kena amalkan nilai-nilai murni iaitu kamu kenalah amalkan hemat tinggi nilai hemat tinggi, maruah diri. Patriotisme itu adalah dalam diri kamu lah. Nampak tu So kamu kena tunjukkan tingkah laku. Cara kita promosikan Malaysia adalah kita tunjukkan tingkah laku yang baik. Orang kena puji Tengok saja, Malaysian sikap first class. Budi bahasa yang paling penting. Dan kita juga boleh buat macam kita pakai pakaian tradisional lebih bercorakkan identiti Malaysia iaitu baju kurung, sari dan juga cheongsam. Sari cheongsam. Okey. Nampak. Dan ada satu lagi perkara bila kita berada di luar negara juga, kita juga boleh masak makanan Malaysia. Terutamanya nasi lemak lah tu. So ini akan memperkenalkan identiti Malaysia juga. Baik. Cikgu Suresh, terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kalau lihat di papan ni pun kita nampak Gayatri lebih banyak mengumpul bintang datang kepada Gayatri, dan juga kita nak tahu cikgu, kalau murid-murid di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan, di mana mereka boleh pergi cikgu? Boleh layari di mana? So untuk yang latihan-latihan itu, sekarang bahagian kurikulum, you boleh nampak dia ada bahan-bahan bahagian kurikulum itu you boleh dapatkan daripada sumberku sumberku MOE DL Edu .my di mana boleh layari portal Delima juga. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Suresh untuk pembelajaran hari ini, dan juga murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Teluk Datuk Banting Selangor. Harapnya segala yang dikongsikan dapat manfaat untuk adik-adik di rumah. Jadi itu sahaja slot menengah atas Didik TV KPM. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.
Didik TV KPM